إله إلا الله اللهم صل الشرف الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah Allah, dan sebaliknya marilah kita juga bersungguh-sungguh meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan hidup berbahagia, hidup di dunia ini dan hidup yang abadi, iaitulah di akhirat nanti. Tuan-tuan sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini khutbah akan membicarakan tajuk ajaran sempurna anak-anak terpelihara muslimin yang berbahagia. Sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan benteng yang boleh menghalang daripada kita melakukan dosa. Di samping itu tuan-tuan, ia juga menjadi faktor pendorong kepada umat Islam untuk sungguh-sungguh melakukan kebaikan. Sebab itulah tuan-tuan, kita disarankan supaya meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah dengan mengerjakan segala perintahnya dan bersungguh-sungguh menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kita terpelihara daripada azab neraka pada hari akhirat kelak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuntutan ini bertepatan dengan ayat Al-Quran, ayat yang ke-6 surah At-Tahrim yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud, wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Tuan-tuan sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nyata di sini bahawa telah menjadi kewajipan bagi kita semua Islam ini menitik beratkan soal pendidikan anak-anak kita dari segi rohani. Begitu juga dengan jasmani yang sempurna kepada ahli keluarga kita semua, dalam usaha kita untuk apa? Untuk menjauhkan diri sendiri daripada keluarga kita, daripada api neraka nanti insya-Allah. Apabila ini terjadi tuan-tuan, kita melaksanakan tanggungjawab mendidik dengan baik, berertinya kita menjaga diri sendiri dan anak-anak kita daripada api neraka kelak. Mudah-mudahan dengan itu tuan-tuan, semua kita cenderung ke arah mampu menerjemahkannya dalam diri kita sendiri, keluarga kita, dan begitu juga dengan organisasi yang kita pimpin agar selamat di dunia ini, dan apa yang lebih penting adalah di akhirat nanti. Tuan-tuan sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ilmu dan pendidikan yang sempurna berperanan penting tuan-tuan, iaitulah dalam memelihara serta membentuk fitrah insani sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga bertujuan memudahkan kita sebagai manusia mengendalikan urusan hidup kita agar ianya terurus bagi mengimarah, memakmurkan dunia sebagai persinggahan yang sesungguhnya amat indah sebelum kita pergi ke alam akhirat. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenyataan ini sesungguhnya sejajar dengan apa yang dikatakan oleh ulama, sesiapa yang inginkan kebahagiaan di dunia ini maka perlu dengan ilmu, sesiapa yang inginkan akhirat
maka perlu dengan ilmu, dan sesiapa yang inginkan dunia dan begitu dengan akhirat, maka perlu juga dengan berilmu. Tuan-tuan sidang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kepada saranan ulama inilah dapat kita simpulkan bahawa umat Islam kena menuntut ilmu dan menjauhi kejahilan. Manakala tuan-tuan ilmu yang dituntut itu pula perlu dikuasai, perlu diamalkan, dan perlu diaplikasikan dengan bijaksana supaya nantinya boleh menjadi sumbangan serta manfaat terhadap segala amal dan usaha yang dilakukan demi mahu mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat nanti. Tuan-tuan sidang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perspektif Islam, pendidikan merupakan satu proses mengajar, mengasuh dan melatih rohani kita, jasmani kita dengan berteraskan kepada nilai baik dan terpuji berdasarkan kepada sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sungguhnya ia bersesuaian dengan kejadian manusia yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, terdiri daripada elemen roh dan jasad. Ini berarti tuan-tuan yang dirahmati Allah, proses pendidikan seorang manusia atau anak membabitkan beberapa peringkat yang bermula dari dalam kandungan sehingga lahir lalu menjadi dewasa. Tuan-tuan sidang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru bagi memastikan kesempurnaan dalam pendidikan anak-anak kita, sebagai ibu bapa perlu membentuk suasana yang harmoni dan bercirikan keislaman dalam kehidupan berumah tangga. So itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia pertama bagi seorang kanak-kanak adalah rumah ibu bapanya sendiri. Sekiranya setiap pasangan suami isteri itu boleh menghayati, boleh mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya, insya-Allah akan mudahlah bagi mereka untuk menyemaikan, untuk menyuburkan roh Islam kepada anak-anak. Jika pasangan gagal menerapkan nilai Islam dan mengekalkan kerukunan rumah tangga ini, maka sudah pasti agak sukar bagi mereka untuk mengasuh anak-anak ini mengikut acuan dan budaya Islam itu. Hakikatnya tuan-tuan, pendidikan awal bermula daripada rumah lagi. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW yang bermaksud setiap bayi dilahirkan adalah suci fitrahnya. Ibu bapaknya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani atau juga Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan sidang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW bersabda, ajarkan anak-anak kamu solat ketika mana mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka, iaitulah pukulan mendidik, sekiranya mereka melalaikan solat apabila mereka berusia 10 tahun, dan pastikan pisahkan tempat tidur mereka, iaitulah di antara lelaki dan perempuan. Riwayat Abu Daud. Tuan-tuan sidang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat yang kedua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan, iaitulah pada melakukan dosa dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab seksanya bagi sesiapa yang melanggarnya. Tuan-tuan sidang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah kita pada hari ini, mari kita perhatikan beberapa perkara. Yang pertamanya tuan-tuan, anak-anak itu merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala yang perlu sama-sama kita didik dengan sebaiknya sejak mereka kecil lagi, supaya kelak besar nanti menjadi orang atau warga yang berilmu,
menjadi orang yang berakhlak mulia, orang yang beramal soleh dan sentiasa patuh kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menghormati ibu bapanya. Dan yang kedua, ibu bapa kita hendaklah menerapkan pendidikan agama terhadap anak-anak kita dan seluruh ahli keluarga kita, merangkumi aspek akidah Islamiyah dan juga akhlak. Dan yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah, semoga keberkatan ilmunya nanti yang telah disampaikan, keberkatan harta yang dibelanjakan dan kasih sayang serta masa yang dicurahkan untuk mendampingi anak-anak kita ini kelak menjadi sumber kekuatan untuk kita sama-sama mencipta sebuah negara bangsa yang insya-Allah berjaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan serta laranglah daripada perbuatan yang mungkar dan bersabarlah di atas segala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Surah Luqman ayat yang ke-17. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.